Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke siaran Kisah 9 Suku Malam. Apa khabar? Saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat, fizikal dan mental. Terima kasih kepada sidang penonton yang bersama-sama saya pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi kisah benar berkenaan dengan balu kaya dihalau dari rumah pusaka. Ini kisah benar, ya. Kisah ini berlaku kepada seorang balu kaya. Saya namakannya sebagai Ika, bukan nama sebenar, ya. Tinggal di satu kawasan perumahan elit di Seremban. Sedikit pengenalan berkenaan dengan kes ini. Mereka suami isteri merupakan satu pasangan yang muda dan berjaya, ya. Ketika itu mereka mempunyai seorang anak lelaki yang berumur 10 tahun. Kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sayangnya umur suami tidak panjang. Suami kepada Ika telah meninggal dunia pada usia yang amat muda, ya, di awal 30-an. Di malam jenazah tu dibawa pulang ke tempat kediaman, di depan jenazah mak mertua Ika memberitahu bapa Ika, "Tuan Haji jangan risau. Saya akan jaga Ika ni betul-betul. Maklumlah, Ika ni menantu kesayangan saya." Okay. Keesokan harinya, selepas dikebumikan, maka drama Melayu pun bermula. Pada malam sehari selepas jenazah suami Ika dikebumikan, mak mertuanya berpindah masuk ke rumah kediaman Ika, ya. Hari berganti minggu. Pada hujung minggu kedua, mak mertua Ika memberitahu Ika bahawa dia berkenan dengan rumah tu. Apa maksudnya? Maksudnya, "Ika, please get out." Namun, Ika tidak memenuhi permintaan ibu mertuanya. Ika masih lagi tinggal di rumah tersebut kerana Ika percaya itu adalah haknya. Itu adalah hak anak tunggal lelakinya. Sehinggalah minggu berikutnya, mak mertuanya membawa adik-beradik, anak beranak, ya, adik-beradik kepada arwah berpindah masuk ke rumah tersebut. Satu rumah banglo yang besar, perumahan elit dengan semua perabot import, bayangkan. Namun Ika masih lagi berkeras dan masih lagi tinggal di rumah banglo tersebut. Bermacam-macam cobaan yang Ika alami ketika itu, walaupun dalam tempoh edah, ya. Sehinggalah pada satu malam Ika bermimpi di mana keadaan suaminya yang berada di sana di alam barzah berada dalam satu keadaan yang tidak terurus, resah, gelisah. Maka daripada mimpi yang tersebut, Ika bergerak keluar daripada rumah keesokan harinya bersama dengan anak tunggalnya sehelai sepinggang. Bayangkan, sebelum ni dengan kemewahan yang dia ada, dengan kereta-kereta mewah yang dia ada, namun pada hari tersebut Ika keluar daripada rumah sehelai sepinggang. Namun Ika masih lagi bernasib baik. Beberapa bulan sebelum suaminya meninggal, suaminya telah membeli sebuah rumah teres tunai atas nama Ika. Jadi Ika pun berpindah masuk ke rumah teres tersebut dengan perabotnya yang serba sederhana. Selain daripada rumah teres tersebut, Ika juga dapat sebuah kereta Mercedes yang masih baru, yang masih dalam pinjaman bank, yang disorokkan oleh pengurus bank
ya, teman kepada arwah suaminya. Jadi sidang penuntun boleh bayangkan, daripada rumah mewah, banglo mewah besar, ya, Ika berpindah kepada rumah yang kecil. Daripada kereta mewah yang banyak, hanya dapat sebuah Mercedes dan pengurus bank tersebut. Alhamdulillah. Kemudiannya Ika bernikah dengan pengurus bank. Okay. Peristiwa ni tidak habis begitu saja. Pelbagai, walaupun Ika telah berpindah keluar daripada rumah banglo tersebut, pelbagai usaha dilakukan oleh ibu mertuanya. Sehingga ibu mertuanya sanggup membuat laporan polis menuduh Ika sebagai pencuri apabila Ika mencuba membawa sebahagian portable perabot keluar daripada rumah tersebut untuk dibawa ke rumah barunya. Maklumlah, rumah baru banyak perabot yang tidak cukup, ya. Sanggup begitu sekali ibu mertuanya membuat laporan polis. Bukan itu sahaja, semua kenderaan mewah, semua jentera-jentera kepunyaan arwah suaminya dirampas oleh ibu mertuanya, dan juga adik-beradik arwah suaminya yang kesemuanya perempuan. Jadi tuan-tuan, daripada kisah ni saya ingin berkongsi berdasarkan 3 sudut pandang yang berbeza. Yang pertama, berdasarkan kekayaan dan juga kejayaan arwah suami Ika, ya, mengapa beliau tidak membuat perancangan semasa beliau masih hidup? Beliau boleh membuat pesanan ataupun hibah yang mana kosnya bukanlah mahal sangat, ya. Tetapi kenapa beliau tidak berbuat demikian? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Dan masih muda, ya, yang buat pesanan hibah dan sebagainya ni semua orang-orang yang dah tua, ya, yang hampir untuk berhijrah ke dunia yang lain. Mungkin pandangan beliau. Kemungkinan yang kedua, mungkin arwah tahu pasal hukum faraid, di mana beliau ada anak lelaki, ya, dan beliau tahu jika ada anak lelaki maka ia akan terhijab, harta-hartanya tidak akan pergi ke tempat lain kecuali kepada ibunya, isterinya dan juga anak lelaki tunggalnya, di mana pembahagian faraidnya 1/6 untuk ibunya, 1/8 untuk isterinya, dan selebihnya kesemuanya akan pergi kepada anak lelakinya. Mungkin, ya. Tetapi apa yang berlaku, hukum faraid ada, hukum Allah, ya. Hukum faraid tidak zalim, tetapi manusia-manusia yang tamak halaba itu yang menjadi zalim. Sudut pandang yang kedua, dari perspektif isteri arwah, saya ingin bertanya, dalam ramai-ramai sidang penuntun pada malam ni, berapa ramai yang ada memiliki lebih daripada satu rumah? Ya, saya percaya majoriti daripada kita mempunyai hanya satu rumah kediaman. Dan boleh tak membayangkan jika sidang penuntun mengalami masalah yang sama, nasib yang sama seperti Ika, ya, di mana kita sidang penuntun akan duduk? Mungkin di bawah jambatan, dan baru ni seperti yang dilaporkan di dalam akhbar, pihak berkuasa telah menahan 2 ibu tunggal kerana menawarkan perkhidmatan seks kepada orang ramai. Bayangkan, begitu sekali mereka berusaha untuk hidup. Dan berapa ramai juga di kalangan penonton pada malam ini yang dapat merasakan akan mampu berkahwin semula. Maksudnya, mungkin sebagai seorang balu ataupun janda masih lagi menarik dan tertarik, dan kemungkinan tu mungkin akan berkurangan, ya. Mungkin tidak semua orang berpeluang mempunyai kelebihan tersebut, ya. Sama-sama kita fikirkan.
Sudut pandang yang ketiga, dari perspektif ibu arwah sendiri. Perspektif ni secara peribadinya saya sendiri menyentap emosi dan perasaan saya. Kenapa? Anak mana yang tak sayangkan ibu? Mungkin kita rasa kurang sayang kepada adik-beradik kita, tetapi saya percaya kita semua memang sayangkan ibu kita. Ya. Ibulah segala-galanya. Begitu juga dengan arwah. Jika dilihat kepada kejayaan arwah, ya, saya percaya, kita semua percaya bahawa arwah adalah seorang anak yang baik, yang sentiasa menjaga ibunya dengan baik. Saya dapat tahu arwah pernah mengeluarkan wang sebanyak 200,000 untuk membuat renovation rumah ibunya di kampung, di mana akhirnya rumah itu dibiarkan semak begitu saja. Begitu sekali arwah mengharapkan menjaga ibunya, ya. Dan pastinya arwah amat mengharapkan supaya ibunya bahagia hidup di dunia dan akhirat. Dan arwah juga mengharapkan dia akan bertemu ibunya di syurga kemudian nanti. Tetapi apa yang terjadi adalah di sesuatu yang di luar jangkaan arwah selepas ketiadaan arwah. Semuanya berlaku cacah merbah, kelam kelabut, di mana ibunya bertukar menjadi big monster, ya, ganas, rakus disebabkan harta pusaka. Jadi disebabkan kegagalan arwah sendiri untuk merancang, maka dengan secara langsung dia telah menganiayakan orang-orang yang dia sayangi, iaitu ibunya sendiri, isterinya dan juga anak lelaki tunggalnya. Bayangkan, ibunya telah mengambil hak isteri dan juga anak lelaki tunggal. Maknanya apa, sidang penonton? Ibunya memakan harta batil. Ya. Di manakah tempat orang yang memakan harta batil? Apakah hukuman orang yang memakan harta batil? Di neraka. Na'udzubillah, ya. Dan berdasarkan pertemuan saya dengan Ika yang terbaru, sebenarnya Ika masih lagi memendam perasaan, menahan rasa marah atas apa yang telah dibuat oleh ibu mertuanya dan juga adik-beradik arwah. Baru-baru ini, ibu mertuanya datang mengadu kepada dia bahawa dia dah tak mampu lagi nak membayar cukai pintu, cukai tanah. Ya, maklumlah, satu perumahan elit, rumah banglo, ya, sudah tentu cukainya memang tinggi. Tetapi Ika buat tak tahu sahaja. Sambil dia berkata, kalau dulu nak sangat duduk rumah banglo, duduklah. Maknanya apa, tuan-tuan? Masih ada lagi terdetik di hati Ika bahawa beliau tidak reda dengan apa yang telah ibu mertuanya lakukan kepada dia. Ya, apabila tidak reda, maksudnya secara langsung ibu mertuanya itu memakan harta batil. Perlu diingat tu. Jadi kita sebagai kita yang masih diberi peluang untuk hidup lagi, maka kita perlu fikirkan, kita perlu pelajari ilmu berkenaan dengan pengurusan, pewarisan, faraid dan sebagainya untuk persediaan kita, supaya untuk memastikan kejahilan kita ini tidak akan memudaratkan orang-orang yang kita sayang. Di My Pusaka sendiri, pihak kami akan mengadakan kelas pada hari Sabtu ini berkenaan dengan perancangan pewarisan secara percuma, online. Ya, boleh pakai baju kelawar, boleh pakai kain pelikat. Tak ada alasan pun untuk kita tidak mempelajari ilmu ni. Cukup-cukuplah dengan bermain golf ke, membawang ke, ya. Ambillah masa, pelajarilah ilmu yang amat berguna kepada kita. Sehingga kita bertemu lagi di lain siaran. Semoga sesi perkongsian ini memberi sedikit manfaat untuk kita sama-sama berfikir dan bertindak. Sehingga bertemu di lain waktu, ya. Bulat air kerana pembentung.
Merancanglah agar tidak dibakar rentung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.